kaitan dengan Al-Quranul Karim, rahsia-rahsia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Dan tajuk perbincangan kita pada malam ini ialah alam ajaib. Bukan alam barzakh, bukan alam ghaib, tetapi yang kita bicarakan pada malam ini ialah alam ajaib. Alam ajaib iaitulah laut yang merupakan di antara tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tajuk ini istimewa? Kerana di permukaan bumi yang kita hidup ini, sebenarnya daratan yang kita tinggal ini hanyalah 21% daripada permukaan bumi. Selebihnya ataupun 79% ialah lautan. Begitulah ajaib, begitulah hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya saudara, laut ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di 40 tempat, lebih 40 tempat dalam Al-Quran, menggambarkan kepada kita lautan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan sembarangan, tetapi yang sangat hebat, sangat istimewa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membicarakan tajuk kita pada malam ini, maka di pekarangan di dataran Kampung Matang Aceh, Pantai Remis, Perak ini ada dua panelis yang tidak asing lagi kepada kita. Yang paling hampir dengan saya, iaitu yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros, iaitu pegawai di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan di sebelah yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros ialah Dr. Daniel Zainal Abidin, iaitu seorang pendakwah dan juga pengamal perubatan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kedua-dua panelis kita sudah bersiap sedia untuk membicarakan tajuk alam ajaib, apa kiranya sebelum kita memulakan, kita membuat pengisian kepada program ini, huraian kepada tajuk alam ajaib, kita cuba terlebih dahulu memahami satu potong ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 14 untuk kita memahami tajuk perbincangan kita pada malam ini. Sama-sama kita hayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Dan dialah yang memudahkan laut supaya kamu dapat makan daripadanya daging yang lembut hidup-hidup, dan dapat pula mengeluarkan daripadanya benda-benda perhiasan untuk kamu memakainya. Dan selain itu, engkau melihat pula kapal-kapal berlayar padanya, dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki dari limpah kurnianya, dan supaya kamu bersyukur. Surah An-Nahl ayat 14. Surah An-Nahl ayat 14 itulah yang akan menjadi fokus perbincangan kita. Jadi sebagai mukadimah, saya nak pergi yang pertama ni kepada Ustaz Roslan Cik Ros untuk membuat sedikit huraian ataupun tafsiran daripada ayat yang kita baca daripada surah An-Nahl. Kalau sepintas lalu, kalau kita lihat pada terjemahan tadi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita berapa keadaan, berapa situasi tentang kelebihan lautan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sana Ustaz ada mempunyai tafsiran tertentu berdasarkan tafsir muktabar. Sebenarnya apa yang boleh dapat kita fahami daripada ayat 14 surah An-Nahl tadi? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Saudara pengerusi, tuan-tuan muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam ayat yang kita
tengok dan kita dengar terjemahannya sebentar tadi, kita akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk kepada kita kebesarannya, keagungannya, mencipta lautan yang begitu ajaib, lautan yang begitu menghairankan kita semua. Walaupun nampak airnya, ombak dan kadang-kala tenang, tetapi di sana terdapat begitu banyak keajaiban yang dapat kita temui di dalam laut yang tidak bertepi itu. Antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah menciptakan lautan, di dalamnya kita dapat menikmati sumber pemakanan, yaitulah ikan yang Allah sebut dagingnya lembut. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin, sidang penonton sekalian, cuba kita renung. Agaknya daripada kita lahir sampailah sekarang ni, berapa kilo dah kita punya makan ikan. Apatah lagi daripada nabi-nabi dan rasul-rasul dulu, sampai ke peringkat kita hari ini. Tetapi ikan tak pernah kurang di laut. Ini satu keajaiban, tuan-tuan. Dan kalau kita melihat ikan yang Allah suruh kita makan ini, spesies ikan itu, Allahu Akbar, kadangkala kita pun tak terfikir yang dia tu ikan. Ada satu kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Allah Sulaiman cuba nak memberi makan kepada makhluk di atas muka bumi ini, Allah pun mengizinkan dalam konteks Allah nak tunjuk bahawasanya kerja memberi rezeki ini ialah Allah. Apabila Nabi Sulaiman menghamparkan, menghidangkan makanan yang begitu hebat, banyak, lalu Allah memerintahkan makhluk-makhluk Allah, ikan yang ada di laut ini, untuk makan terlebih dahulu kenuri Nabi Allah Sulaiman. Boleh kita sifatkan kenuri lah. Tiba-tiba datang ikan-ikan ini begitu banyak. Dan ada yang tak pernah dilihat oleh Nabi Allah Sulaiman. Bila Nabi Allah Sulaiman tengok ikan yang keluar, yang datang daripada laut untuk memakan hidangannya ini, terkejut Nabi Allah Sulaiman. Subhanallah, Maha Suci Allah. Begitu hebat ciptaannya, begitu banyak ikan yang luar biasa yang lalu memakan hampir separuh hidangan yang disediakan. Lalu Nabi Allah Sulaiman terfikir, rupanya kerja memberi rezeki ini bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, nak beritahu bahawasanya yang Allah suruh kita makan, makhluk yang ada dalam laut itu amat ajaib. Satu. Yang kedua, terdapat perhiasan. Allah jadikan laut yang kadang-kala bergelora, kadang-kala tenang. Rupanya di bawahnya terdapat mutiara yang cukup berharga, yang bila naik ke darat, subhanallah, harganya cukup hebat, doktor. Sehingga orang buat bandingan, mutiara ini sesuatu yang berharga, sedangkan dia duduk di dasar laut. Ini antara keajaiban yang ada di dasar laut, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sebut lagi yang ketiga dalam ayat tadi sebagai perhubungan. Kan? Kapal-kapal belayar. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan kapal yang begitu syarat dengan kontena yang berat-berat. Tetapi dia boleh duduk terapung di atas lautan, di atas air itu dengan tenang. Sepatutnya dia tenggelam. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini satu keajaiban yang harus kita melihat dan bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat laut yang Allah beri. Tuan-tuan, cuba kita lihat, dengan adanya lautan ini berlaku pertukaran barang. Bila berlaku pertukaran barang di antara satu negara dengan satu negara, maka ekonomi berkembang. Bila ekonomi berkembang, ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, satu keajaiban yang Allah beri, nak memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Dan yang keempat, dalam ayat tersebut Allah sebut juga, laut itu sebagai tempat kita mencari rezeki. Rezeki, hadirin mukminin sekalian, kalau kita tengok di Pantai Remeh ni saja, daripada laut, berapa banyak hasil laut ini yang menjadi rezeki kepada kita. Bukan saja ikan dengan craft yang dibuat daripada siputnya dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan, maka di sana terdapat keajaiban yang Allah tunjuk kepada kita, yang akhir sekali ayat itu Allah sebut,
wa la'allakum tashkurun. Semua yang Allah jadikan ini, Allah nak kita jadi orang yang bersyukur, tuan-tuan. Siapa orang yang bersyukur? Orang yang beriman dengan Allah dan orang yang menerima nikmat laut ini mengikut panduan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda orang yang bersyukur dengan nikmat laut yang Allah anugerahkan ini. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros yang membuka ruang pertama dalam perbincangan kita, dan saya nak pindah kepada yang berbahagia Dr. Daniel. Saya sebutkan tadi Dr. bahawa dalam Al-Quran lebih 40 tempat Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang laut ataupun tentang lautan, dan begitu juga istilah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam Al-Quran ini ada yang disebut sebagai Al-Bahru, Al-Bahraini, Abhurin, Al-Bihar. Jadi semua ungkapan-ungkapan ini seolah-olah menjelaskan ada sesuatu yang sangat istimewa, alam ajaib yang terdapat dalam lautan. Bukan sesuatu yang main-main, yang kecil, tetapi sesuatu yang sangat agung untuk sama-sama kita fikirkan. Barangkali doktor boleh memberi sedikit gambaran apakah yang dikatakan alam ajaib itu sendiri di dasar lautan ini. Ya, terima kasih Ustaz Syukri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan juga sahabat saya Ustaz Roslan Cik Ros, memang lautan merupakan alam ajaib. 4.5 bilion tahun dahulu bumi mula wujud dengan kekuasaan ilahi. Dalam proses kejadian bumi, wujud juga di atas bumi, kita panggil angkasa di atas bumi, ataupun istilah yang kita gunakan hari ini, atmosfera. Kemudian langit di atas bumi, atmosfera itu sejuk. Maka lahirlah di atas sana air. Dan air itu turun mencurah-curah di atas bumi 4,5 bilion tahun terdahulu. Lahirlah dari situ apa yang kita namakan sebagai lautan. Kemudian berlaku proses-proses tertentu sehingga akhirnya lautan yang menguasai muka bumi ini peratusnya lebih kurang 71%, dan daratan peratusnya lebih kurang 29%. Satu keajaiban yang tak saya kaitkan dengan Quran, Ustaz, iaitu bila kita sebut dalam bahasa Arab lautan, istilahnya ialah bahar. Abhur yang Ustaz sebutkan tadi, Bahrain, ia merupakan pecahan dari bahar. Bila kita ambil kalimat asal iaitu bahar sahaja, kita kira dalam Quran, jumlahnya tepat-tepat 32. Kemudian apabila kita kira kalimat bar dalam bahasa Arab, yang bermaksud daratan, dalam Al-Quran jumlahnya tepat-tepat 13. 32 lautan dan 13 daratan kita campur, jumlahnya 45. Bila jumlah ini kita kaitkan dengan jumlah asal tadi, kita dapati bahawa jumlah bahar lautan dalam Al-Quran nisbahnya 71%, dan kalimat bar iaitu daratan dalam Al-Quran nisbahnya 29%. Seolah-olahnya Allah nak menampakkan pada kita bahawa dalam Al-Quran penggunaan kalimat lautan dan daratan sudah menampakkan saintifiknya bahawa lautan ini di muka bumi ialah 71% dan daratan 29%. Ini mukjizat, ini ajaib bila kita kaitkan isu perbincangan kita pada malam ini dengan Al-Quranul Karim. Memang lautan alam ajaib. Anak-anak kita sukakan dinosaur, Ustaz. Bila kita bercakap tentang dinosaur, terbeliak biji mata anak-anak kita. Tetapi mereka perlu diberitahu bahawa di dalam lautan ada seekor haiwan yang merupakan haiwan yang paling besar yang pernah wujud di alam mayapada ini. Malah para saintis mengatakan ianya lebih besar daripada dinosaur. Apa nama haiwan itu? Haiwan itu ialah blue whales. Ataupun dalam bahasa Malaysia kita, dalam bahasa Melayu kita, ikan paus biru. Blue whales. Blue whales ini, ikan paus biru ini, boleh membesar sehingga panjangnya mencecah lebih kurang 30 meter.
dengan besarnya, panjangnya 30 meter, ia lebih besar daripada dinosaur. Anak-anak tak mungkin melihat dinosaur yang asal. Tetapi anak-anak boleh melihat haiwan yang lebih besar daripada dinosaur pada hari ini berada di lautan, mungkin bukan di Malaysia, tapi di lautan di dunia sekarang, iaitu ikan paus biru ataupun blue whales. April 2008, Life Science melaporkan mereka telah menemui, mereka itu para saintis, telah menemui seekor haiwan yang memiliki mata yang paling besar. Matanya besarnya dari satu penjuru ke penjuru yang lain lebih kurang 1 inci. Jika mata kita sebesar itu tak boleh bangkit tidur sebab berat sangat. Dan haiwan yang matanya paling besar yang pernah ada di dunia sekarang ialah iaitu daripada seekor sotong. Mata sotong boleh sebesar itu. Lebih dari itu sebenarnya alam ini sebenarnya berkait dengan lautan. Bayangkan karbon dioksida yang kita lepaskan di daratan. Laut ambil karbon dioksida. Sebab dalam lautan ada rumpai lautan, ada hidupan yang akan mengambil karbon dioksida yang namanya plankton. Dia hirup karbon dioksida, dia proses, dia keluarkan oksigen. Oksigen itu kita gunakan. Terima kasih pada lautan. Ini ciptaan Allah. Bahawa jika lautan tidak menghirup, mengambil karbon dioksida, kita kelemasan. Sebab kita tidak dapat menghirup oksigen secukupnya. Tambahan dari itu, selepas saintis mengkaji lautan, mereka temui ilmu. Antara ilmunya ialah mereka temui sebagai contoh sea urchin. Sea urchin ni hidupan yang kecil dan badannya berduri. Selepas mereka mengkaji, lahir teknologi baru. Namanya teknologi tabung uji ataupun tabung bayi. Iaitu bayi, selepas dicampur benih lelaki dan perempuan dalam tabung uji, maka lahirlah bayi. Maka daripada proses mana? Mengkaji alam, lautan yang dikaji daripada sea urchin tadi. Banyak lagi yang boleh kita ceritakan, tapi daripada apa yang saya sebutkan tadi, sudah menampakkan lautan ini ajaib. Masya Allah, itulah kuasa Allah, itulah ciptaan Allah. InsyaAllah. Subhanallah, itulah yang dikatakan sebagai keagungan, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Daniel baru menyebut sedikit tentang macam mana penciptaan laut yang merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan-perkataan yang digunakan oleh Al-Quran semuanya menggambarkan kepada kita lautan ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, yang harus dikaji, yang akhirnya kita akan menyerah diri kepada Allah, bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami dalam rancangan Halaqah pada malam ini. Kita membicarakan alam ajaib. Kita membicarakan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Lautan yang kita nampak kadang-kadang tenang itu sebenarnya mempunyai rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hal ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam zamannya sendiri, walaupun ketika itu tidak maju seperti sekarang, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fil bahri wa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Subhanallah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam lautan itu airnya sesuatu yang bersih, dan pada masa yang sama mayatnya, mayat apa itu insya-Allah kita katanya Ustaz Roslan, adalah sebagai sesuatu yang halal. Jadi Ustaz Roslan, itulah kita lihat Rasulullah ni walaupun dia tidak berada di zaman kita, doktor ya, tetapi cara percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggunaan istilah Rasulullah itu seolah-olah Rasulullah nampak sesuatu yang sangat istimewa tentang lautan. Termasuklah hadis yang biasa kita baca dalam kitab-kitab fiqh ni. Jadi saya mohon sedikit ulasan daripada Ustaz Roslan supaya dapat memberi kefahaman kepada kita tentang hadis ini dan bagaimana kita boleh manfaatkan lautan yang merupakan ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Silakan Ustaz. Terima kasih saudara pengerusi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah yang dibaca oleh saudara pengerusi tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa laut ini iaitulah fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Laut ini ialah airnya itu bersih. Bersih maksudnya bersih
Dari segi air itu sendiri, dan air itu dapat menyucikan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, air merupakan kegunaan ataupun keperluan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Kita kalau tak makan tak apa lagi, Tuan Musi. Betul. 3-4 hari tapi kalau tak ada air, kacau. Orang Perak kata air, orang belah ni lah. Okay. Tuan-tuan, dia satu keperluan manusia. Allah tahu manusia perlu air. Air yang tak boleh habis, air yang tak boleh kurang. Kita lihat, air hujan kadang-kala turun, kadang-kala dia tak turun. Kan? Air sungai boleh kering. Tetapi air laut, hadirin mukminin sekalian, daripada dulu sehingga kini tak pernah kering. Walaupun ada kering sekejap, tsunami itu dia tarik pergi, kemudian dia mari balik. Nanti kita tengok lah. Itu juga satu keajaiban. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat di negara Timur Tengah, contohnya Saudi Arabia. Saudi Arabia menggunakan 100% air sumber laut ini sebagai kegunaan harian mereka. Sebab sana hujan kurang dan sebagainya. Tuan-tuan yang pergi ke Mekah, yang tuan-tuan mandi itu air laut. Yang tuan-tuan basuh pakaian itu adalah air laut. Yang diproses di Jeddah. Ada loji untuk memproses air itu ya. Memproses supaya air itu dapat digunakan untuk kegunaan harian. Tuan-tuan, nampaklah bagaimana ajaibnya laut ini dapat menjangkau ke depan keperluannya dan sentiasa relevan dalam semua generasi manusia sampai akhir zaman. Dia suci dan menyucikan. Menyucikan makna kita boleh ambil uduk, kita boleh bersuci. Sebab tu tak ada alasan orang pergi ke laut tak syukri dia tak boleh semayang. Tak boleh semayang. Sebab air ada, kan? Air ada untuk bersuci. Arah kiblat. Kita boleh bagaimana Islam mengajar kepada kita cara nak solat di dalam pelayaran, dalam kenderaan. Kita takbiratul ihram saja menghadap kiblat. Kemudian perahu kita nak pergi ke mana pun tak apa. Janji semayang. Tuan-tuan, air ada, keperluan ada. Allah tahu bahawasanya kegunaan hamba-hamba dia. Dari segi makan minumnya, dari segi ibadahnya. Ini terdapat pada laut. Dan kemudian Nabi menyebutkan wal hillu maitatu. Bangkainya halal. Bangkainya maksudnya ikan-ikan yang ada di laut. Kan? Baik yang hidup maupun yang mati, kita boleh makan. Tanpa perlu disembelih. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau kena sembelih kacau kita, Ustaz Syukri. Ya. Ikan kembung beli sekilo tak tahu berapa jam orang nak boleh sembelih. Tak payah sembelih. Macam binatang darat. Binatang darat kita nak makan dia kena sembelih. Lembu, ayam, kerbau. Tetapi binatang lautan ini, ikan-ikan ini kita boleh makan dia sama ada yang hidup maupun yang telah jadi bangkai. Yang telah jadi bangkai. Sebab tu kita pergi beli ikan di pasar. Kan? Jarang jumpa ikan hidup. Tapi kita boleh beli, boleh makan dia. Ini satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang Allah bagi menerusi laut yang luas, yang kaya dengan khazanah untuk keperluan manusia. Tuan-tuan dan perempuan, kalau inilah yang Allah berikan kepada kita, marilah kita tanya apa yang patut kita beri kepada Allah. Sebagai seorang hamba yang menerima nikmat yang terlalu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita baru bincang tentang laut. Khazanah laut. Dan kepentingan laut dalam kehidupan hamba. Belum lagi darat. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita melihat benda-benda ni, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita menghargai nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya yang tidak ada tandingan ini. Iaitulah lautan samudera yang penuh dengan keajaiban dan kenikmatan untuk kita semua. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Roslan yang memberi gambaran kepada kita betapa istimewanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam cerita tentang laut ini juga ada hukum-hukum yang tertentu untuk memberi kefahaman kepada kita, seperti hadis yang dibacakan tadi, al-hillu maitatu, bangkainya, rupanya bangkainya itu ada sebagai sesuatu yang halal, umpamanya ikan-ikan yang kita makan selama ini. Saya nak pergi kepada yang berbahagia, Doktor. Kita sebut pada malam ni berapa kali keajaiban alam. Dan yang maksud yang kita bicarakan malam ni, Doktor, ialah keajaiban laut ini. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada beberapa episod yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang lautan. Nabi Musa membelah laut, cerita tentang laut. Nabi Yunus
alaihissalam yang berada dalam perut ikan, yang berada dalam lautan yang begitu dalam, menyebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi barangkali kalau boleh Doktor panjangkan lagi huraian tentang keistimewaan lautan yang merupakan ciptaan Allah untuk kita manusia mendapat manfaat. Silakan Doktor. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, bayangkan Nabi SAW tidak pernah berlayar di lautan, tidak pernah berenang di laut, seringkali hidup di padang pasir. Kehidupan baginda ialah di padang pasir. Tiba-tiba Al-Quran bercakap tentang lautan. Ya, sebenarnya kita ada sedikit gangguan elektrik di tempat kawasan kita mengadakan program halakah pada malam ini. Apapun, terima kasih kepada penonton di rumah yang setia bersama kami dan juga masyarakat Islam kita dari Kampung Mata Aceh, Pantai Remis yang sudi bersama kami walaupun ada sedikit gangguan elektrik tadi, terus bersama kami dalam rancangan halakah pada malam ini. Jadi saya teruskan kepada doktor tadi. Tempat tadi doktor yang kita tertinggal tadi, barangkali ada sesuatu yang doktor nak uraikan, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Rasulullah SAW tidak pernah pergi ke lautan, tak pernah berenang, sentiasa hidup di kawasan padang pasir. Tiba-tiba Nabi menyampaikan ayat berkaitan dengan lautan yang hanya baru difahami baru-baru ini. Kita fokus ayat 40 surah An-Nur. Au kazulumatin fi bahril lujji yakshahu mawjum min fawqihi mawjul min fawqihi sahaba zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, sampai ke hujung ayat. Maksudnya kata Allah Subhanahu wa taala seperti kegelapan dalam lautan dalam. Dalam lautan itu ada gelombang, di atasnya ada gelombang lagi satu, di atas gelombang yang kedua ada awan. Kegelapan di atas kegelapan. Jika seseorang menyelam ke dalam lautan dalam itu dan dia mengeluarkan tangannya, dia hampir tak mampu melihat tangannya. Subhanallah Ustaz. Ya. Rasulullah tidak pernah berlayar di lautan, tak pernah mengkaji lautan, tiba-tiba bercakap tentang ayat ini yang saintis hanya faham bila mereka mencipta kapal selam. Ketika kapal selam menjunam ke bawah, baru mereka faham ayat ini. Apa yang mereka faham? Mereka faham bahawa di dalam lautan dalam sana ada gelombang, persis gelombang di atas sana. Diistilahkan sebagai the internal waves. Sebab laut di dalam sana ada dua ketumpatan. Ini bahasa fizik sedikit, minta maaf dengan izin. Ketumpatan dalam bahasa Inggeris density. Ini bahasa sains. Tapi dia melahirkan satu gelombang. Gelombang yang berkocak dahsyat seperti gelombang di atas. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya nampak gelombang di atas permukaan air. Dalam air kita tak nampak. Tetapi Allah mengatakan dalam sana ada lagi satu gelombang. Masya Allah. Ajaib, ajaib. Ini yang merupakan tajuk kita. Alam ajaib. Dalam sana ada gelombang, di atas ada gelombang, di atas ada awan. Scientific ayat Quran boleh menambahkan iman, boleh menyebabkan kita berkata Masya Allah, Allahu Akbar. Inilah mukjizat Quran. Tapi ia belum selesai. Di hujung ayat Allah mengatakan, dan jika seseorang mengeluarkan tangannya, dia hampir tak mampu melihat tangannya. Rasulullah tak pernah menyelam. Mana baginda tahu tentang ini? Baginda tahu sebab Allah memberitahu. Bila kita menyelam, jangan lupa, cahaya datang dari atas. Dan cahaya ini ada 7 warna. Tak perlu kita perincikan apa warna-warna itu. Cukup kita faham cahaya ada 7 warna. Bila cahaya itu memasuki air, berlaku kita istilahkan pengimbasan. Maksud cahaya itu diserap. Dan dia hilang satu demi satu. Dan warna yang paling awal hilang, warna merah Ustaz. Sebab itu bila orang menyelam, contohnya 10 ke 15 meter. Jika kita menyelam 10 ke 15 meter, cahaya merah hilang. Sebab itu jika kita menyelam lebih dalam daripada 15 meter, tiba-tiba berlaku luka. Darah keluar. Kita tak nampak warna merah. Kita tak sedar pun ia berdarah. Sebab warna merah dah hilang. Bayangkan jika kita menyelam lebih dalam, akhirnya warna lain pun akan hilang.
seperti Allah katakan, akhirnya bila kita keluarkan tangan kita, hampir tak nampak tangan. Sebab warna semua dah hilang. Tak nampak tangan seolah-olahnya. Allahu Akbar. Mana Rasulullah tahu sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah tak tahu. Tapi diwahyukan, disampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada orang barat yang berkata, adakah Muhammad ini ahli pelayaran? Kita kata tidak. Jika demikian, mana dia tahu penceritaan tentang laut dalam yang kami ahli pelayaran pun baru tahu? Kita berkata itulah yang dikatakan wahyu Allah. Maka inilah alam ajaib. Semoga bila kita kaitkan alam ajaib itu dengan Quran, baru kita sedar bahawa agama Islam ni hebat. Kata orang sini ke sempoi lah. Sempoi. Hebat. Tapi kalau kita tak rasa hebat dengan Quran, rugi tuan-tuan dan puan-puan. Itu ayat 40 surah An-Nur. Semoga dengan itu insya-Allah kita menyadari bahawa sebenarnya Al-Quran begitu ke depan. Dan Al-Quran bercakap tentang lautan dalam bahasa saintifik yang kita baru faham. Sekaligus selari dengan tajuk kita, alam ajaib. InsyaAllah. Jadi apa yang doktor sebutkan tadi di antara rahsia-rahsia Al-Quranul Karim, cerita tentang lautan. Jadi banyak sekali rupanya doktor. Yang doktor sebut itu barangkali sebahagian kecil daripada kefahaman yang boleh kita berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Menunjukkan kepada kita betapa hebatnya, betapa agungnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan betapa istimewanya Al-Quran. Kadang-kadang kita baca Quran, kita baca tentang lautan, kita pergi ke laut, kita rasa biasa. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang sangat luar biasa pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang kita dengar, apa yang kita tonton pada malam ini, paling pentingnya ialah menguatkan lagi keimanan kita, kasih kita, cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan lautan, yang menjadikan kita dan yang menjadikan segala-galanya. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita akan berehat seketika sebelum kita pergi kepada yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros untuk kita tanya kepada Ustaz Cik Ros perkara-perkara yang harus kita lakukan sebagai kita, peranan kita sebagai khalifah, peranan kita sebagai manusia terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah, termasuklah alam ini, lautan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat. Kembali bertemu dan terima kasih kepada saudara penonton di rumah dan juga sahabat-sahabat kita, masyarakat kita di Pantai Remis ini yang sudi bersama kami pada malam ini dalam rancangan Halaqah. Dan kita nak pergi pada yang berbahagia Ustaz Rasulullah. Saya dah sebutkan tadi tentang peranan kita sebagai khalifah, sebagai manusia untuk kita memelihara alam ini, menjaga alam ini supaya tidak berlaku kerosakan kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat indah ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Sukri, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sudah bincang panjang tadi dan kita telah pun dapat melihat betapa agungnya dan besarnya nikmat laut yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kepentingan kita sebagai hamba-hambanya. Maka sudah sewajarnya lah kita memperlihatkan syukur kita terhadap anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jika kita tidak dapat menerimanya sebagai hamba yang bersyukur, kita bimbang. Kita jadi hamba yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tidak nampak sifat-sifat syukur kita terhadap anugerah Allah ini. Di mana tidak nampak dalam kehidupan kita, kita menyayangi apa yang Allah beri kepada kita. Kita memelihara apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kepada kita. Oleh sebab itu tuan-tuan, antara ciri syukur kita terhadap nikmat yang Allah kurniakan ini, peliharalah laut ini. Dan segala yang ada di dalamnya. Pantainya yang indah yang Allah Ta'ala jadikan. Sebagai tanda kebesaran ayat, tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengingatkan kepada kita. Wala in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sekiranya kamu syukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, Allah akan tambah lagi nikmat itu kepada kita semua. Tetapi sebaliknya jika kita engkar, tak nampak ciri-ciri syukur dalam konteks memelihara laut dan juga makhluk yang ada di dalamnya ini, kita musnahkan. Allah kata di depannya adalah azab. Tuan-tuan, kita melihat bagaimana Allah boleh lakukan tsunami. Akibat manusia tidak ada sifat syukur. Syukur bukan saja memelihara laut itu, tapi jangan gunakan laut itu, pantainya itu, untuk melakukan maksiat dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping pencemarannya,
Tuan-tuan, kita nak buat pembangunan dan sebagainya, tolong ambil kira kesannya kepada laut, kepada pantai yang Allah berikan kepada kita dengan begitu hebat. Kita takut kita jadi golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Antara golongan yang Allah jatuhkan martabat mereka ialah orang yang Allah bagi penglihatan. Allah cipta ciptaan yang indah, yang cantik, yang mengajaibkan, tetapi dia tidak nampak kebesaran Allah. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tetapi tak dapat melihat kebesaran Allah. Bagaimana? Bukan tak nampak, dia nampak pantai, dia nampak laut, tetapi dia tidak menghargai apa yang Allah cipta itu. Tak nampak dia memelihara laut dengan dibuang sisa toksidnya, dengan tak dia ambil kira pantai yang semakin terhakis, yang dibuat kerana kerakusan projek dan sebagainya, kan? Nak tangkap 30-40 kilo ikan diguna tuba, akhirnya mati lebih banyak ikan daripada itu. Ini ciri-ciri contoh manusia yang tak syukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi hadirin mukminin sekalian, kita dah melihat begitu ajaib dan hebatnya anugerah Allah, laut dan segala isinya. Maka marilah kita tunjuk kepada Allah yang kita adalah hamba yang menerima nikmat ini dengan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pelihara laut, pantai dan ikan yang ada di dalamnya, dan tolong jangan cemarkan pantainya dengan maksiat dan mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, firman Allah dalam ayat Al-Quran, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Berlaku kerosakan baik di daratan maupun di lautan adalah kerana hasil kerja mungkar yang dilakukan oleh manusia. Jadi sebab itu, marilah kita bersyukur, kita memelihara nikmat Allah ini dalam konteks hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Roslan Ciro. Saya nak pergi pada yang berbahagia Dr. Daniel. Kalau kita dalam ayat yang kita fokuskan, ayat 14 pada malam ni, surah An-Nahli. Tapi kalau kita undur ke atas lagi, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebut Dr. Daniel, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah Ta'ala menciptakan manusia ini daripada air. Jadi barangkali dalam perbincangan kita hari ini, kita cerita tentang laut. Ada ataupun tidak kaitan di antara proses kita manusia ni dengan asal-usul kita? Adakah di sana kajian-kajian tertentu yang menunjukkan bahawa ada juga hubungan dengan lautan tentang penciptaan kita sebagai manusia? Silakan Doktor. Ya, terima kasih Ustaz. Hidupan berasal daripada air. Asasnya surah Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan setiap hidupan daripada air. Semua yang hidup datang daripada air. Manusia agak istimewa sedikit. Ia datang dari air yang terpancar. Berpandukan surah Al-Tariq ayat 5-6. Falyanzul insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Mengapa manusia tak mau melihat dari mana ia datang? Ia datang dari air terpancar. Wanita benihnya keluar dari air terpancar. Ini ramai yang kurang sedari. Benih wanita nama ovum. Kemudian ia keluar dari air yang terpancar. Nama airnya enterum fluid. Lelaki benihnya sperma. Dia dibawa oleh air yang terpancar, air mani. Dan kedua-duanya terpancar. Itu jelas. Manusia berasal dari air. Hidupan semua berasal daripada air. Baru-baru ini terdapat satu penemuan. Iaitu ketika 4,5 bilion tahun terdahulu, hujan turun dari atas. Kemudian jadilah air dalam bentuk lautan. Dalam lautan tiba-tiba terhasil beberapa unsur penting. Iaitu hidrogen, amonia, metana dan termasuk air. Kemudian kilat memancar dan kesan daripada orang kata elektrik yang terhasil itu, lahirlah asas-asas pada hidupan. Baru-baru ini dalam BBC News Online, tanggal 9 September 1998, tajuk artikelnya, tajuk laporannya ialah Springing to Life Under the Sea. Tentang hidupan dari lautan. Kita kaitkan dengan lautan. 9,000 kaki di bawah lautan Atlantik, mereka temui baru-baru ini tanda-tanda awal bahawa hidupan bukan manusia, hidupan yang awal di muka bumi ini berada di bawah lautan sana.
sekaligus ini pun ajaib. Semua ini menampakkan pada kita pertamanya keajaiban alam, khususnya lautan. Tapi yang lebih ajaib ialah Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran bercakap bahasa yang kita baru faham berkaitan dengan lautan. Termasuk tentang hal bahawa kejadian hidupan berasal dari air berkaitan juga dengan air lautan seperti yang kita sebutkan tadi. Akhirnya apa nak kita buat, tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak sujud pada Allah. Sebab itu Ustaz Roslan ulangi banyak kali tadi penghujung surah An-Nahli ayat 14. Walitabtahu min fadlihi, agar kamu mengambil kurniaan Allah, ikan dan sebagainya. Itu bab dunia, fizikal. Hujungnya, kemuncaknya, wala'allakum tashkurun, semoga kamu syukur. Itu aspek spiritual. Apa syukurnya jika di tengah lautan, kata orang utara, tuja duk tengah dada. Apa syukurnya jika kita tangkap ikan tapi sujud semayang tidak? Apa syukurnya? Inilah yang kita kena perbetulkan. Semayang, sujud, zikir, tilawatul Quran, istighfar. Itu tanda kita bersyukur seperti Ustaz sebutkan tadi. Semoga dengan itu ikan yang kita makan, insya-Allah menjadikan kita baik, bukan ikan lebih baik. Terima kasih kepada berbagai Dr. Daniel dan terima kasih kepada Ustaz Cik Ros yang membincangkan tajuk kita pada malam ini, alam ajaib, sesuatu tentang penciptaan Allah, laut yang sungguh luar biasa yang diciptakan oleh Allah. Akhirnya hujungnya ialah la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada dua panelis kita pada malam ini dan juga kepada penduduk Kampung Matang Aceh yang membanjiri dataran kita pada malam ini. Jazakumullah khairal jazak. Dan juga kepada penonton kita di rumah, supaya semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pembalasan yang terbaik kepada kita. Dan jangan lupa pada minggu hadapan kita bersiaran seperti biasa secara langsung, tetapi istimewanya pada minggu hadapan bicara kita ialah tajuknya peluang masih ada, kita bersiaran secara langsung dari penjara Sungai Buloh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.